Betul lagi, kita dalam Buletin Awani Khas, kami masih lagi membawakan perkembangan terkini insiden tawanan di Cafe Lynn di Sydney, Australia. Dan kalau mengikut perkembangan terkini yang didapat dari Australia, Komisioner Polis dan juga Perdana Menteri akan mengadakan atau memberikan perkembangan terkini mengenai insiden ini pada beberapa minit ataupun beberapa bila-bila masa saja daripada sekarang, iaitu pada pukul 8.15 malam waktu tempatan. Mana insiden ini bermula pada pukul 9.44 pagi tadi, sudah memasuki jam yang ke-9. Buat setakat ini 5 orang tebusan sudah pun dibebaskan dan pihak polis masih lagi menyiasat ataupun menyiasat mendapatkan maklumat daripada 5 tawanan ini. Dan berada di talian kini bagi membincangkan mengenai situasi tebusan di Sydney ialah berada di talian ialah bekas Panglima Medan Tentera Darat Datuk Seri Zaini Muhammad Said. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri. Ya. Datuk Seri sudah berada di talian. Waalaikumsalam. Datuk Seri, bagaimana kita melihat situasi tebusan di Sydney pada ketika ini? Ada yang mengatakan ataupun mudah ramai yang mengatakan bahawa ini merupakan angkara pengganas. Bagaimana kita kaitkan dan juga melihat situasi itu secara menyeluruh, Datuk Seri? Buat diri saya masih melihatnya sebagai satu insiden keganasan yang dilakukan oleh lone wolf atau mungkin lone wolf lah seorang yang melakukan. Tapi dikaitan dengan insiden keganasan sebab dia menguatkan tindakan itu dengan mengambil tebusan dan juga mengadakan satu apa yang dikatakan tadi sebagai barricade situation, dia tahan orang itu dan tidak benarkan dia siapa masuk. Jadi ini adalah satu situasi yang bahaya dan tindakan sewajarnya nampaknya telah dilakukan oleh polis Australia, iaitu dia menetapkan sebagai keselamatan tebusan dan awam, tapi yang utama sekali tebusan sebagai prioriti atau pertamaan yang utama. Jadi dengan itu sebagai maksud dia, saya nampak mereka telah mengosongkan kawasan, ngepung dan cuba mengawal dan berkomunikasi dan mententramkan penganas itu. Dan saya percaya inilah tindakan yang cuba diteruskan supaya dapat ia diselesaikan dengan cara aman tanpa menggunakan kekerasan buat masa ini. Datuk Seri, masuk jam yang ke-9, mungkin ini satu tempoh masa yang panjang untuk siri tebusan yang sebegini. Mungkin kita dapat fahami bentuk rundingan yang mungkin bakal ataupun sedang dilakukan oleh pihak polis di Australia, dan juga bagaimana juga kita memahami juga apabila dibebaskan beberapa orang tebusan, sudah pasti banyak informasi yang dapat diambil di situ. Dan dalam masa sama juga Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis New South Wales juga mengatakan tadi mereka memantau di media sosial jika ada sebarang tuntutan yang dilakukan oleh kumpulan pengganas dan sebagainya. Bagaimana dalam situasi ini kita memahami setiap aspek diambil kira untuk mencapai resolusi secara aman di peringkat ini? Okey, pertamanya masa 9 jam masa kita tidak tentu, dia mengikut keadaan kan, mengikut keadaan. Mungkin dalam masa yang panjang tu mungkin petandanya baik sebab dia mungkin sedang rela berkomunikasi. Itu satu. Kedua, ia adalah masa buat saya yang selalunya menasabah untuk melakukan proses-proses untuk mengawal keadaan, untuk mengosongkan kawasan keliling, nak menentukan tiada orang-orang awam yang lain, nak menentukan tebusan siapa, untuk mengenal pasti individu yang dikatakan penganas itu, untuk memastikan sistem perhubungan. Sebagai contoh, sebab sistem perhubungan apa jenis pun boleh diguna untuk meledakkan letupan di tempat yang lain dan sebagainya. Jadi ini semua masa yang diperlukan untuk menentukan dia dapat diselesaikan dengan aman. Dan lebih-lebih lagi saya tengok dalam TV itu, tebusan telah dihadapkan ke di tingkap kaca itu dan sudah dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Yang amat berbahaya sekali. Dan saya tidak berapa yakin pasti bahawa 5 orang itu sengaja dilepaskan. Saya percaya mereka itu telah melolos atau melepaskan diri. Itu sebabnya dia begitu marah, saya dengar, dan cuba nak naikkan kemarahan dia. Ini satu situasi yang memerlukan tindakan bijak pihak perunding untuk menenteramkan dia, dan akhirnya dengan berbagai strategi dan cara
sebagai contoh memberi dia ruang untuk bercakap ke, untuk menyampaikan mesej dia ke, untuk dia diberi harapan untuk menyelamatkan diri dia ke, dan seterusnya ditangkap atau diambil tindakan yang sewajarnya. Dalam situasi ini, kejadian berlaku di kawasan yang ini kepadatan dan juga aktiviti yang cukup sibuk sekali, Datuk Seri. Dan bagaimana ini merupakan satu modus operandi yang dilakukan oleh pengganas ataupun mereka yang melakukan tawanan ini dengan mudah untuk menyatakan ataupun untuk menyatakan apa yang mereka mahukan atau tuntutan yang mahu diletakkan. Bagaimana kita memahami pemilihan lokasi tawanan dilakukan dan sebagainya? Betul. Ini modus operandi pengganas selalunya begitu. Dia akan mencari di satu kawasan yang akan dapat tarikan perhatian media dan perhatian orang ramai. Itulah tujuannya. Kalau dia lakukan di satu kampung dengan mengambil satu tebusan yang jauh di hulu, mungkin orang tidak akan mengetahui dan tidak ambil peduli. Tetapi apabila dia dilakukan sedemikian, dia mendapat satu liputan media dengan dalam dunia sekarang ini, dalam sekelip mata satu dunia dah tahu kejadian itu, dan kalau dia sampaikan mesej dia pula, dia akan diketahui dalam sekelip mata. Dan kalau dia mengambil tindakan keganasan, impaknya secara psikologi atau terhadap emosi manusia sejagat atau keseluruhan global pun begitu mendalam. Hanya kerana tempat tu begitu ramai orang ada dan di tempat awam. Dan bagaimana kita nak memahami dan juga melihat penyelesaian yang terbaik untuk krisis yang masuk ke jam yang ke-9 ini, Datuk Seri? Kerana dalam satu aspek juga banyak spekulasi mengatakan bahawa mereka ataupun individu yang bersenjata ini juga mengatakan bahawa ada beberapa bukti pura yang diletakkan di beberapa lokasi di sekitar Sydney. Dan bagaimana informasi-informasi seperti ini atau spekulasi seperti ini juga sikit sebanyak memberi kesan kepada gerak kerja pihak berkuasa dan juga pihak penyiasat, Datuk Seri? Okey, resolusi yang terbaik ialah pengganat itu menyerah kalah lah atau menyerah diri lah kan. Itu yang terbaik sekali dan melepaskan tebusan. Itu cara dia. Kedua, dia kalau kedua ialah dengan apa cara sekalipun tebusan itu diselamatkan tanpa ada jadi kematian dan kecederaan dan sebagainya. Itu resolusi yang terbaik. Yang kedua, dengan pengganas itu ditangkap atau mungkin ditembak. Tapi yang terbaik sekali itulah dia. Dia menyerah dan tebusan dilepaskan. Ini memerlukan cara, proses dan perundingan yang begitu bijak dari pihak pihak polis atau pihak perunding. Dan kalaulah kata dia mengambil tindakan nekat untuk mula membunuh tebusan, saya yakin dan percaya bahawa tindakan kumpulan counter terrorism atau lawan keganasan tim polis dan juga tim daripada Australian SAS sudah bersedia. Dan kalau ini mereka hanya menunggu masa saja signal untuk nak bertindak. Datuk Seri, saya ada masa seminit saja lebih kurang. Bagaimana insiden ini memberikan impak secara menyeluruh kepada keselamatan serantau dalam masa seminit, Datuk Seri? Dia menimbulkan, nak menaikkan orang kata taraf ataupun perhatian atau level keunsingan, kerisauan terhadap insiden keganasan di rantau ini. Lebih lagi di negara-negara yang ada orang-orang yang begitu ada simpati ataupun ada kumpulan-kumpulan yang menyokong kumpulan-kumpulan keganasan. Kita tidak tahu siapa lagi sebenarnya, tetapi dia memberi impak yang sedemikian yang membuatkan kerajaan dan negara-negara di rantau ini akan lebih meningkatkan langkah-langkah keselamatan dan perhatian terhadap situasi sedemikian. Masa terlalu lawat. Terima kasih Datuk Seri Zaini Muhammad Said kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani pada petang ini. Kita berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.